Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abu Abdullah Husin Nasir bin Muhammad Taib al-Mas'udi al-Banjari syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada pagi subuh ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Risalatut Tauhid, kitab Usulut Tauhid fi ma'rifati turukil iman li Rabbil Majid, yang moga-moga dengan pengajian kitab kita ini akan menambahkan lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jalan keimanan itulah dan keyakinan itulah Allah mengizinkan kita untuk ditempatkan di tempat yang dimuliakannya, iaitu di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita berhenti kat mana? Surat 8. Dan melihat Nabi ya. Itu hadis tu, majlisu fiqhi khairun. Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab dan sabdanya, majlisu fiqhin khairun min ibadati
sittina sanah. Artinya bermula satu duduk bagi orang yang faqih pada menghasilkan satu ilmu yang memberi manfaat akan akhirat, iaitu terlebih baik daripada ibadah yang sunat 70 tahun. Jadi daripada hadis ni, Majlisu ni ambil daripada perkataan jim lam sin, jalasa. Jalasa ni maksudnya duduk. Jadi bila sebut majlisu, artinya tempat duduk. Mim tu. Sebab tu kita sebut majlis. Majlis ni maknanya tempat orang duduk. Duduk dengan majlis. Majlis ilmu. Jadi sebab tu orang tanya alim ulama, kalau dia hanya tengok kuliah melalui live ataupun tengok di televisyen ataupun tengok rakaman di YouTube dan sebagainya, adakah orang itu mendapat pahala majlis ilmu? Soalan. Maka ulama jawab, kena kembali kepada makna perkataan majlis tu. Majlis tu ambil daripada perkataan jalasa, makna duduk. Jadi bila sebut majlis, tempat duduk. Jadi yang dikatakan orang yang mendapat pahala majlis ilmu, orang yang duduk dalam majlis tu. Bukan di tempat lain. Bukannya di rumah dengan tengok live ke YouTube sebagainya tu. Itu dia mendapat pahala menuntut ilmu. Sebab dia tengok tu, sebab dia nak belajar. Jadi dia dapat pahala menuntut ilmu. Tapi istimewanya orang yang duduk di dalam majlis ilmu, duduk tu pun dapat pahala. Apatah lagi kalau dia betul-betul menuntut ilmu. Maknanya berdouble lah ilmu dia tu. Pahala duduk dapat, pahala menuntut ilmu pun dapat. Sebab tu sekalipun seseorang tu dia berada dalam satu majlis ilmu, walaupun mungkin bukan kita kata ni, contoh kata dia terlelap, bukan dia niat nak tidur pun, tapi kadang-kadang ialah letih ke sebagainya, tertidur dalam majlis tu, dia tetap mendapat pahala. Sebab apa? Sebab dia duduk dan berada di dalam majlis. Itu istimewanya. Tapi jangan semua tidur, saya cakap seorang-seorang pula. Kan? Tapi nak ceritanya makna itu, keistimewaan berada di dalam majlis ilmu. Rugi sangatlah. Lainlah kalau kita tak dapat hadir, kan? Kita ada kerja ataupun tempat kuliah tu jauh dengan tempat kita, madai lah kita tengok dalam internet dan sebagainya. Tapi kalau rumah depan masjid je pun tengok kot YouTube, kot mana? Nak datanglah, kan? Contoh macam tu. Okey. Jadi itu maksud majlisu, bermula satu duduk. Sebab tu dia terjemah duduk. Bermula artinya dengan kata lain, bermula duduk seseorang itu fiqhin, orang yang faqih. Orang yang faqih ni makna orang yang alim lah. Bermula duduk orang yang alim pada menghasilkan satu ilmu. Dia duduk dalam satu majlis sebab dia nak menyampaikan ilmu dia. Khairun, itu terlebih baik. Min, daripada ibadah. Daripada ibadat sitina. Sitina ni asal kata mana? Sitatun, makna 60. Sitina sanah, 60 tahun. Tapi kalau ikut terjemah ni ditulis 70 tahun. Mana yang tersilap saya tak pasti. Sama ada sepatutnya sab'ina sanah, kan, 70 tahun. Tak apalah itu. Yang penting kita nak ambil manfaatnya. Nak ambil manfaatnya, maknanya orang yang duduk mengajarkan ilmu itu lebih baik daripada beribadat yang banyak. Sama ada ibadatnya itu 70 tahun. Contohnya begitu. Ni tajuk kita ni,
kelebihan orang yang mengajar akan ilmu agama. Kan? Sebab itu majlis ilmu dia lebih mulia daripada majlis-majlis yang lain, termasuk majlis zikir. Nanti kita akan tengok kat bawah ni ada sedikit kisah daripada hikayat tentang Rasulullah SAW dengan para sahabat. Sebab tu kadang-kadang kan orang tengah ngajar kuliah kat depan, dia kat belakang dia ambil Quran baca. Boleh tak? Boleh, tapi tak kena adab. Tak kena tempat ni tu, tak kena. Bukan tak boleh baca Quran, tapi tempat tak kena. Sebab baca Quran tu memang baik, tapi mendengar majlis ilmu lebih baik, lebih afdal. Sebab apa? Sebab dia baca Quran boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sebab apa? Sebab dia tak mengaji, kan? Sebab dia mungkin dia kurang ilmu dan sebagainya, jadi mungkin bacaan dia ada betul, ada tak betul. Ada yang panjang dipendek, pendek dipanjang. Tapi kalau orang buat kelas, orang buat pengajian, tengah ajar tajwid, dia dengan dia belajar tu, dia menjadikan Quran yang dia baca nanti jadi betul. Maka utama mengaji tu. Satu, mengaji, majlis ilmu, kuliah pengajian lebih utama daripada majlis-majlis yang lain. Sebab itulah kuliah maghrib, solat isyak tu boleh diganjakkan sedikit. Boleh ganjak sampai pukul 10 boleh, pukul 11 pun boleh. Dan pernah dalam peristiwa di zaman Nabi, dikatakan kami menunggu Nabi, sahabat kata kami menunggu Nabi sampai ada di antara kami yang tertidur kerana lambatnya Nabi sampai ke masjid untuk solat isyak. Pada ketika itu lebih kurang 9 lebih kat pukul 10 macam itulah baru Nabi sampai untuk sembahyang isyak. Maka sebab tu kata ulama, solat isyak ada dua waktu afdal. Ada dua waktu afdal. Yang pertama waktu afdalnya betul-betul lepas azan sembahyang. Yang kedua waktu afdal ialah hujung-hujung waktu. Maknanya dalam lebih kurang, bukan hujung sangat sampai kat subuh tu. Maknanya dalam pukul 10 macam tu. Itu juga dikira waktu afdal. Lebih-lebih lagi pula dilambatkan itu bukan sengaja, tapi sebab ada majlis ilmu. Lagilah. Jadi tak ada rugi sikit. Kadang-kadang orang salah faham. Bila dah masuk waktu tek azan kan, dia pun cepat-cepat suruh berhentikan kuliah, nak sembahyang. Konon-konon nak mendapat pahala yang paling afdal. Dia tak tahu mengaji kuliah tu lagi afdal. Itu kata orang. Sebab tu Allah sebut, kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengaji dengan orang tak mengaji? Tak sama. Orang mengaji tahu mana lebih utama. Orang tak mengaji ikut suka dia. Dia buat pandai dia. Orang mengaji tahu keutamaan mana, dipanggil fiqh awaliyat, fiqh keutamaan, mana yang lebih mustahak, mana yang lebih utama. Menuntut ilmu itu lebih utama. Saya bagi satu contoh. Kuliah pengajian tu ajar bab semayang, contoh. Kitab tu kitab solat, Munyatul Musalli ke, Masbuk Muwafiq ke, banyak kitab-kitab bab semayang, Safinatus Solah. Tok guru tu tengah mengajar bab semayang, kan? Lepas tu bila bunyi tik-tik, jemaah tergesa-gesa nak suruh semayang. Padahal ni ajar bab semayang ni nak bagi betul semayang tu. Dia tergesa-gesa lah kali semayang tak betul. Mana lebih utama? Utama mengaji tu dulu. Dalam kitab Qaulut Tam bicara bab solat jemaah, hampir 200 lebih masalah jemaah yang banyak kadang-kadang kita tak tahu ataupun terlepas pandang. Sah tak sah, jadi gini, ni jadi macam ni. Kalau imam tersilap, makmum nak buat macam mana? Kalau makmum pula silap macam mana? Dia cerita satu. Hampir 200 lebih masalah berkenaan dengan solat berjemaah. Sebab tu pentingnya pengajian, pentingnya ilmu. Macam muslimat pula, masalah haid, nifas, istihadah. Untuk guru kami dia buat daurah, baca bab itu, kitab Al-Ibanatu wal-Ifadah, bahas tentang masalah 3 benda ni, haid, nifas, istihadah. 3 hari 3 malam baru habis. Hampir kat 10 jam bab tu saja.
Bab tu saja dikupas satu-satu. Hari kalau macam ni kena semayang tak kena semayang, ni tak kena tak, ada dipanggil hari naqaq, ada yang dipanggil fatrah, yang ni macam-macam kupas. Tiba-tiba benda ni kita tak tahu macam mana agak. Saya ada orang minta buat khusus bab ni lah, haid nifas istihadah. Yang datang pun minta maaf katalah menepah pun ada. Baru nak belajar bab haid, dia pun haid dah tak keluar dah. Bila kita terang-terang, oh iya ke Ustaz? Dia tanya itu iya ke balik. Dah tu dulu macam mana? Oh dulu kami silap. Silap macam mana dah? Dah berusia dah macam mana yang dulu tu? Oh masalah berat. Ni masalah ni berkait dengan solat, masalahnya berkait dengan ibadah. Kan? Berkait dengan ibadah. Semayang kita macam mana? Sah tak sah? Boleh tak boleh? Oh panjang cerita. Nak ceritanya betapa mustahaknya ilmu. Lepas tu pula marin sudah, bulan sudah, saya insya-Allah bulan 10 ni nak bawa orang pergi umrah lah. Jadi kami hari tu dijemput para mutawif buat dalam satu seminar perbahasan tentang masalah fiqh haji dan umrah. Bahas sebab sekarang ni jadi satu trend travel nak bawa jemaah pergi Taif. Biasa kebanyakan travel sekarang mesti ada package Taif tu. Ingatkan sonok-sonok saja pergi Taif, rupanya ada pantang larang situ, ada hukumnya situ. Dibahas lah dalam seminar tu. Tempat miqat, kalau datang daripada Madinah, dia masuk Kut Bir Ali. Bila masuk Kut Bir Ali, dia pun lintas masuk sikit kawasan Masjidil Haram, lepas tu pergi Taif. Lepas pada Taif nak balik masuk dalam, dia pergi miqat kat Qanun Manazil. Ikut mazhab kita kena dam sebab miqat Bir Ali lebih jauh daripada miqat Qanun Manazil. Dia sepatut niat ihram di miqat Bir Ali, tapi dia ambil miqat di Qanun Manazil. Panjang cerita, kupah kami pun pening. Dia kata Allah, macam gitu. Habis selama ni yang duk buat macam mana? Silap kita takut, yang kita takut kalau benda ni kita buat lebih kurang, balik Malaysia dah dam tak bayar lagi. Lepas tu ada pula jenis dia tak faham tentang masalah ihram, kan? Dia tak keluar lagi daripada ihram. Lepas tu Tok Guru kami kata dalam masalah haji umrah ni jangan buat main-main. Silat-silat sepanjang umur tu, sepanjang usia tu duduk dalam dosa. Sebab apa? Sebab kalau selagi dia tak keluar ihram, selagi tu tak boleh putus. Satu-satunya ibadat tak boleh putus dengan serta-merta. Semayang, tengah-tengah semayang kita nak batal, dengan hanya lintah di hati aku nak niat batal semayang, batal dah semayang kita. Puasa, nak batal puasa, masuk je makanan ke apa ke, batal dah puasa kita. Tapi ihram, nak haji ke umrah, selagi dia tak bertahallul, selagi tu tak batal. Kadang dia buat tak ni, dia buat separuh kata, lepas tu tak jadi nak buat ke, mentah macam mana ada masalah ke, balik hotel. Walaupun dia dah buka kain ihram, dia pakai baju biasa, kena dah dam. Lepas tu balik Malaysia pula tu. Balik Malaysia pula, tahallul tak lagi ni. Duduk sepanjang, kalau 5 tahun dia duduk Malaysia, 5 tahun dia dalam ihram lagi. Allah, berapa kali tukar baju situ, kan? Tutup kepala buh kopiah lagi, kena. Pakai minyak lagi, kena. Sampai dia kena pergi sana balik dan tahallul baru selesai. Panjang. Itu nak cerita hukum hakam. Bila tak reti, masalah besar mendatang. Itu pentingnya ilmu. Bukan saya nak takut-takutkan tuan-tuan, tak. Tapi nak ceritanya kita kena mengaji. Itu ya. Kita kena ambil berat tentang ilmu-ilmu agama kita. Itu cerita dia. Tak? Sebab kadang-kadang setengah orang dia ambil sambil lewa. Dia buat lebih kurang. Sebab tu kuliah pengajian ni mustahak. Ni bukan untuk nak mengisi masa lapang ni, bukan. Sementara lah nak tunggu matahari naik, buatlah sikit kuliah subuh. Bukan begitu. Kalau begitulah niat tuan-tuan sebab nak ngisi masa lapang, baik saya tak payah datang jauh daripada Beruah. Malam tadi kat Gerik, letih tak habis lagi.
Nah, tapi kalau sekadar nak duduk-duduk saja, baik tak payah. Nah, tapi kita ni sebab nak mengaji, nak bagi faham agama kita. Sebab apa nak bagi faham? Supaya apa kita buat tu betul. Bila betul, sah. Selamat kita. Kalau tak faham, tak betul, tak sah, jadi masalah kita. Sebab tu penting majlis ilmu. Sebab tu dia, dalam hadis ni Nabi kata, majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sanah. Duduk dan orang alim, seseorang orang yang faqih, orang yang reti lah. Saya bukanlah alim, tapi ada beberapa yang kita reti, kita kongsi-kongsikan. Itu maksudnya. Itu lebih baik daripada beribadat banyak-banyak bertahun-tahun, 70 tahun sebagainya. Kemudian kita tengok kisah ni. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu masuknya ke dalam masjid. Ini satu cerita. Cerita ni cerita benar lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam masjid. Apa jadi? Akan dua lingkungan manusia dalam masjid itu. Nabi masuk dalam masjid, Nabi nampak ada dua kumpulan dalam masjid. Dia orang buat bulatan, lingkungan. Ada satu kumpulan buat bulatan situ, satu lagi kumpulan buat bulatan macam tu. Ada dua kumpulan. Salah suatu daripadanya zikrullah sekalian mereka itu. Salah satu daripada dua kumpulan tu, tak tahu mana satulah, tapi salah satu daripada dua kumpulan tu, majlis mereka tu majlis zikir. Mereka berzikir kepada Allah, zikrullah sekalian mereka itu. Kira mungkin la ilaha illallah, la ilaha illallah, mungkinlah buat tahlil ke apa, tak tahulah. Tapi nak ceritanya mereka berzikir. Dan yang satu lagi itu belajar sekalian mereka itu akan ilmu. Satu lagi lingkungan, dia bukan berzikir, tapi dia mengaji. Dia tengah belajar. Mungkin tengah buka satu tajuk atau satu topik, kemudian dibahas. Kemudian dia sama-sama mereka mendengar, belajar tentang satu-satu ilmu. Gitu. Ni cerita ni zaman Nabi ni, bukan zaman kita ni. Jadi macam ni. Maka sabda Nabi SAW, Nabi pun bersabda, bermula kedua-dua lingkungan ini berbuat kebajikan. Nabi puji dua-dua. Nabi kata dua-dua kumpulan ni baik. Sebab zikir memang majlis yang baik. Buat majlis ilmu pun majlis yang baik. Nabi kata, bermula salah satu daripada keduanya itu afdal daripada yang satunya. Tapi kata Nabi, bila dia macam ni, kaedah dia, bila dua-dua baik, mesti akan satu lebih baik daripada yang satu. Dia tak boleh sama rata, tak boleh. Dia bila bertembung dua kebaikan, mesti ada yang lebih afdal. Afdal tu maksudnya lebih utama. Kenapa disebut lebih utama? Sebab lebih pahala. Itu makna afdal. Macam apa-apalah semayang sunat, semua ibadat ni dia ada ranking dia. Ada ranking. Contoh orang tanya, antara solat sunat tahiyatul masjid dengan solat sunat qabliyah subuh, solat sunat sebelum subuh, mana afdal? Kalau ditanya, dua-dua memang baik. Tahiyatul masjid baik, solat sunat subuh pun baik. Tapi kalau ikut tingkatan, tinggi lagi solat sunat subuh. Tapi kalau kita berkesempatan, kita mai awal tahiyatul masjid dulu, lepas tu solat sunat subuh. Kalau tak sempat, madai semayang solat sunat qabliyah subuh, dikira sekali dah masuk tahiyatul masjid. Satu ulama begitu. Sebab apa? Sebab berat waktu tu, keadaannya berat lagi solat sunat subuh. Sebab solat sunat subuh hanya pada waktu tu je. Tahiyatul masjid bila-bila boleh dapat. Gitu. Jadi dia ada ranking. Nak ceritanya, ibadat ni dia ada mana lebih berat, mana lebih utama. Macam tu. Sama juga bila bertembung dua majlis dalam satu masjid tu, Nabi tengok satu kumpulan zikir, satu kumpulan tengah buat majlis ilmu. Nabi kata salah satu daripadanya lebih afdal, lebih utama daripada yang satu lagi. Kemudian sabda ia, Nabi kata, bermula sekalian mereka itu yang zikir mereka itu akan Allah. Mereka yang sedang dalam berzikir kepada Allah tu, kumpulan yang berzikir tu, Nabi kata, dan menuntut mereka itu akan dia suatu.
Selalunya orang berzikir ni dia mengharapkan sesuatu. Sama ada mengharapkan hajat tercapai atau mengharapkan pahala. Gitulah buat majlis zikir. Contoh kita buat majlis tahlil. Apa tujuan? Apa hajat? Majlis tahlil ni tujuannya, hajatnya supaya pahala tahlil kita tadi dapat dihadiahkan kepada keluarga-keluarga yang telah pergi meninggalkan kita. Kan? Sebab tu kita sebut nama dia apa semua. Jadi majlis zikir tu ada tujuan yang diharapkan sesuatu, kata Nabi. Dia nak dapatkan sesuatu. Maka jika dikehendak Allah, diberi akan mereka. Kalau Allah terima, Allah bagi. Kalau majlis tu Allah terima, zikir dia tu Allah terima, Allah bagilah apa yang dia nak. Tahlil tu Allah terima, Allah sampaikanlah pahala tu pada mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Itu. Dan jika tiada, maka ditegah akan daripada memberi. Tapi kalau Allah tak izin, tak apalah. Zikir je lah banyak mana pun. Tapi kalau Allah kata tak, Allah tak nak bagi, tak boleh. Tak sampai lah. Sebab itu, ni saya nak pesan sikit lah. Ahli jawatan kuasa masjid, kita memang orang-orang baik. Tapi janganlah lurus sangat. Maksud saya macam mana? Kadang-kadang ada orang ni dia mengambil kesempatan. Ada kematian. Jadi pun dia datang ke masjid, kemudian dia jumpa Tok Imam, dia bisik kat Tok Imam, dia kata dia pun bagi ketah. Dia kata, Imam, buat tahlil, ini nama sekian-sekian arwah. Pisang ada belakang. Dia kata. Asal ingat monyet ke benda. Kita pun yelah baik buatlah. Dia balik, dah letak pisang tu dia belak balik. Muka tak reti malu. Paling-paling tidak pun duduklah sekali tahlil sama-sama. Kamu dah lah wakil keluarga. Jadi macam mana nak buatnya? Ajak dia, meh kamu duduk sekali. Kalau kamu tak duduk sekali, saya tak nak buat. Ajak keluarga kamu duduk sekali. Sebab afdal waris keluarga. Afdal waris keluarga. Tapi kalau dia tak pandai nak jadi khalifah, dia tak pandai nak bawa, tak apa, kita tolong bawa. Tapi biar ada sekali. Mu balik rumah, tengok raja lawak, tengok televisyen, gelak-gelak. Yang kita kat masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kali gelakkan makan pisang. Ada apa? Kena ajar masyarakat. Jangan kita ikutkan sangat. Lama-lama dia jadi trend. Dia anggap benda mudah. Dia anggap tak apa, bagi je ketah ni. Ni mujur dia datang anggap bagi ketah. Kalau dia hantar WhatsApp lagi kuasa sungguh. Hantar WhatsApp kata imam, buat tanding malam ni. Sagi fuk pandai hantar makanan kata. Ada. Tu. Jadi biar kalau dia ajak datang ke rumah tak apa, kita datang. Tapi jangan terus tahlil. Tazkirah dulu. Duduk tu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya selaku imam nak cakap sikitlah. Sebelum kita mula majlis tahlil kita ni nasihat-menasihatilah. Sebab agama kita ni ad-dinun nasihah. Agama kita ni nasihat-menasihati. Saya panjang-panjang tak apa, sebut je. Baca satu ayat Quran ke apa. Kalau tak erti ayat Quran pun tak apalah. Sebut je, kita semua ni akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hari ni kita dapat melihat kematian seseorang. Satu hari nanti kita pun akan mati. Saya akan mati. Waktu tunjuk tuan rumah pun akan mati. Dia tengok, bahawa dia pun ada terasa tu. Bahawa kita nak bagi dia peringat. Dia nak bagi dia sedar, bagi dia peringat. Mana tahu dengan kesan kita buat gitu, terbuka pintu hidayah pada dia. Tengok esok-esoknya mai dah masjid. Alhamdulillah. Tu kerja kita kena buat. Itulah salah satu dakwah. Dakwah bukan hanya kuliah gini ya. Dakwah macam-macam gaya dan cara kita boleh buat. Dan dakwah bukan hanya dipikul oleh ustaz saja atau tok guru saja, tapi dipikul oleh kita semua umat Islam. Kita kena buat kerja agama ni untuk menyelamatkan mereka yang belum sedar lagi tentang kepentingan agama. Kita kena ajak. Bukan hanya kita sembang kedai kopi kutuk orang. Depa apa balok nak tak datang masjid. Ya betul, depa memang balok, tapi apa kita buat? Apa yang kita buat atau apa yang kita usahakan untuk nak tarik mereka, nak selamatkan mereka. Macam geng-geng tablik, kadang orang suka mempelekehkan geng tablik. Tapi ingat, mereka buat kerja besar, iaitu mereka sanggup datang dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah untuk ajak orang ke rumah Allah. Yang
tak kebanyakan orang boleh buat. Tu nampak ada geng-geng tabligh, ulurlah sikit-sikit. Bukan depa tak minta duit, tapi kita bagi sebagai hadiah. Sebab mereka dah bantu buat kerja agama untuk meninggikan kalimah Allah, untuk menyampaikan dakwah Islam. Ada gitu. Jadi ini ceritanya Nabi melihat mereka yang berzikir, kumpulan yang berzikir itu mereka mengharapkan sesuatu. Macam tadi lah, tahlil mengharapkan supaya pahala itu sampai kepada mereka orang yang telah pergi meninggalkan kita. Kalau Allah izin sampai, kalau Allah tak izin tak dapat. Itu. Dan bermula segala mereka yang muzakarah sekalian mereka itu akan ilmu. Kumpulan satu lagi dia buat majlis ilmu. Dia bahas, buka satu tajuk, bahas. Yang ni macam mana hukum, ni macam mana cerita. Kita, macam ni lah kita buat ni, kita panggil halaqah ilmu lah ni, majlis ilmu lah ni. Kita berbahas tentang ilmu. Iaitu mengajar sekalian mereka itu akan orang yang jahil. Mereka nampak ada orang tak reti, mereka ajar. Orang jahil ajar. Kita jangan pandang orang jahil itu jahat. Orang jahil itu orang yang tak reti. Kita ajar dia sampai jadi reti. Orang yang jahat ni dah lah jahil, betul buat-buat tak tahu. Tu baru jahat. Dia dah lah tak reti, tak tahu. Tapi bukan nak ambil tahu, bukan nak pergi belajar, lagi buat keras kepala dia. Yang tu baru sebenarnya orang yang degil, yang keras kepala. Tu dia. Jadi buat mereka tu muzakarah akan ilmu, iaitu mengajar sekalian mereka itu akan orang yang jahil. Dan bahawa sesungguhnya aku disuruh akan daku bagi mengajar. Kata Nabi, adapun aku, tugas aku, Allah cipta aku dan Allah lantik aku menjadi Nabi adalah keutamaannya ataupun matlamat sebenarnya, hakikatnya ialah dakwah, mengajar. Tugas Nabi itu mengajar. Mana mengajar itulah salah satu tugas yang paling mulia. Kerana itu tugas para Nabi dan para Rasul. Jadi Nabi kata, mengajar itulah perkara yang disuruh akan daku. Maka bermula segala mereka itu yang mengajar, iaitulah yang afdal. Jadi siapa yang mengajar, itulah yang paling afdal. Paling afdal dalam arti kata lain, paling banyak pahala. Itu maksudnya. Afdal ni bila kita dengar perkataan afdal, maksudnya paling banyak pahala. Ada. Yang lain tadi bukanlah maksud majlis zikir itu tak baik. Majlis zikir itu baik, tapi yang terlebih baik majlis ilmu. Sebab dia mendidik daripada tak reti jadi reti, daripada tak tahu jadi tahu, daripada salah jadi betul. Itu penting majlis ilmu. Hingga kan kata Nabi, itulah tugasku. Maka orang yang menghidupkan majlis ilmu ini telah menghidupkan tugas-tugas kenabian dan kerasulan. Itu yang disebut innal ulama awarasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris Nabi. Tanah azamlah sama-sama kita tuan-tuan. Kalau dulu-dulu orang kata apa, satu rumah satu komputer lah, apa benda kan. Apa kerajaan punya ni lah. Kita ubahlah. Kita buat satu rumah satu ustaz. Kita cuba usahakan ada di kalangan ahli keluarga kita yang belajar dalam bidang agama. Tak apa dah yang lain-lain, adik-beradik yang lain dah ngaji bahagian doktor, engineer, peguam. Tapi biar ada salah seorang daripadanya khusus belajar ngaji pondok ke, ngaji pesantren ke, ngaji Yaman ke mana. Kita hantarlah, kita ada duit sikit buat, hantar. Ngaji. Biar ada, supaya biar ada nasihat agama dalam keluarga kita. Jadi kalau kita ada apa-apa masalah pun, kita boleh tanya dia. Contoh Angah ngaji bahagian agama, Alung je bahagian bisnes. Jadi ada apa-apa masalah kat rumah ke apa dalam keluarga kita, Angah, ayah tak tahulah ni kalau macam ni apa macam mana hukum. Dia reti, dia boleh tenang. Mak dia pun kalau ada apa-apa masalah, orang boleh tanya. Kakak dia ada masalah haid, kadang-kadang masalah haid, segan nak tanya ustaz. Orang ramai ni, sebab benda tu benda dia kan. Jadi dia pun boleh tanya adik dia ke, adik-beradik dia. Tak adalah nak malu sangat
Kan? Dia begitu. Jadi memudahkan. Jadi sebab tu kita nak ubah persepsi masyarakat bahawa faham belajar agama mesti jadi ustaz. Tak. Bukan. Belajar agama ni sebab supaya kita jadi orang yang ikut agama. Tapi hari ni budaya, kalau ngaji pondok itu nak jadi tok-tok guru, nak jadi ustaz. Ngaji UIA, itu nak jadi ustaz. Kita tanya kenapa tak hantar anak ngaji sekolah agama. Saya bukan nak anak saya jadi ustaz. Habis tu, saya nak anak saya jadi peguam. Saya nak anak saya jadi doktor. Betul dah. Tapi kalau tak belajar agama, jadi doktor benda. Doktor kafir. Cakap gitu dia marah. Tapi betul tak betul? Bila zero tentang agama, silap-silap apa kerja dia buat akan langgar syariat, langgar syarak, langgar hukum hakam agama. Sebab dia tak erti, dia tak tahu. Saya berani cakap sebab apa? Sebab saya duduk tang tu. Saya belajar engineering tu 3 tahun diploma, 3 tahun degree. Mana ada subjek agama? Tak ada. Universiti bukan universiti luar negara, dalam tempatan negara kita. Dalam negara kita. Sebab tu Kementerian Pendidikan kena pandang benda ni. Ada pula buat pengajian langsung tak ada subjek agama. Tak ada. 6 tahun saya belajar tak ada subjek agama. Yang ada pun namanya titas. Titas tu bukan subjek agama. Dia tamadun Islam. Dia belajar tentang sejarah Islam. Tu je. Sejarah Islam. Sejarah Islam bukan masuk dalam fardu ain. Fardu ain ni tauhid, fiqh, tasawuf. Yang tu kena didik dalam masyarakat. Akhirnya keluar mahasiswa-mahasiswi hari ni nampak macam hebatlah dengan ijazah sarjana muda mereka tu. Tapi rupa-rupanya jahil. Sifat 20 pun tak tahu. Akidah ahli sunnah wal jamaah tak erti. Tu. Tak kenal Allah. Nak fiqh, bab ibadat lagi out. Sampai kita tengok ada budak-budak universiti pakai baju lengan pendek pergi makan kantin bawah kafe dia. Kita kata, mana boleh pakai ini aurat ni. Oh, iya ke Ustaz? Aurat Dia tak tahu. Padahal ngaji sampai degree. Batasan aurat pun tak erti. Benda basicnya tak tahu. Sebab apa? Sebab tak dididik. Itu saya pergi masjid. Ada satu masjid lah dekat belah-belah Teping. Tak nak sebut. Nak pergi singgah semayang. Sebab tu saya nak pergi tandas dia dulu. Pergi tandas belah belakang. Belah belakang tu macam ada rumah staff ke apa saya tak tahulah. Nak pergi belakang tandas dia belakang tu. Bila saya lalu, ada satu orang makcik. Dia tengah sidai baju. Jadi dia nak ambil baju sidai. Dia nampak saya. Dia pakai baju lengan pendek. Ni nampak ni, lengan ni nampak. Dia buat relax ambil. Bukan anak dara, makcik dah. Mak orang lah. Pun tak tahu batas hukum. Allah. Duduk belakang masjid dah. Aduh. Kan? Nak ceritanya keadaan umat kita di akhir zaman ni tuan-tuan. Benda asas-asas agama pun celus. Buat lebih kurang. Tak jaga. Kadang-kadang orang lelaki pun lebih kurang tak. Tapi bukan sinilah, tempat lain. Kan dia tak beli pula barang kan. Ada naik motor, tolong jagalah tuan-tuan. Kita bagus dah kaki jemaah, kaki masjid, kaki surau, kaki kuliah lagi. Siap bawa kitab kepik kat lengan lagi. Tak? Tapi bila naik atas motor, selakkan pelekat sampai peha. Kita ni amboi tinggi angkat, kita tegur. Dia kata aircon Ustaz. Aircon. Takut dunianya sejuk, takut akhirat panas ni. Tu kan aurat tu. Mana boleh. Walaupun sudah berusia. Aurat ni sampai bila-bila kena jaga. Kan? Walaupun dia kata alah Ustaz tu dah bukan siapa nak tengok. Ni bukan masalah siapa nak tengok. Masalah ni Allah tengok. Ni batas kena jaga. Kan? Dia selak kena jaga tu. Perkara-perkara ni. Perkara-perkara yang nampak macam remeh. Tapi perkara ni boleh mendatangkan satu mudarat yang besar pada diri kita. Rosak ibadat kita apa semua nanti. Penat je semayang banyak-banyak pahala, tapi pahalanya hangus macam tu saja. Kan rugi kita. Maka bermula segala mereka itu yang mengajar, itulah yang afdal. Kemudian duduklah ia serta mereka yang mengajar. Jadi kata Nabi, mereka yang belajar agama itulah lebih afdal. Maka aku pun, yakni Nabi, duduk bersama mereka yang mengajar tadi. Jadi apa maksud daripada kisah ni yang kita dapat? Bila bertembung dua majlis
satu majlis zikir, satu majlis ilmu dekat-dekat kawasan kita. Manakah afdal kita hadir? Afdal hadir majlis ilmu. Nak pergi kat majlis zikir ke majlis selawat tu boleh. Ada orang buat majlis selawat, qasidah dan sebagainya. Yang satu lagi, ada ustaz mana tahu tok guru tengah mengajar kitab. Afdal kita pergi ngaji kuliah. Kalau nak pergi sana boleh tak selawat tu? Boleh juga. Kata dah kan tadi, dua-dua majlis yang baik. Tapi kalau kamu nak pahala yang lagi banyak, pergi majlis ilmu. Habiskan majlis ilmu, pergilah majlis selawat tu. Tak ada masalah, kan? Gitu. Kan? Sebab apa? Sebab contoh, saya nak bagi contoh. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya nak tanya, kilang arak tutup tak tutup? Zikir kat 1000 kali. Tutup dah kilang arak? Tak tutup. Nak pusat judi tutup? Tak tutup. Masyarakat tutup aurat tak dengan zikir banyak-banyak? Tak tutup enggak. Selawat banyak-banyak? Tak tutup enggak. Cara tu juga. Kan? Sebab apa? Sebab tak buat kerja. Itu untuk pahala kita sendiri je. Kita zikir dapat kat kita. Tapi orang lain tak ada, tak peduli apa. Kan? Selawat dapat kat kita. Tapi dengan buat majlis ilmu, memberi faham pada masyarakat betapa bahayanya itu gini. Jadi kita pun bila nampak benda tu penting, kita akan memastikan pemimpin yang naik akan memastikan kilang tu ditutup. Barulah ada kesedaran. Sebab majlis ilmu ni memberi kesedaran. Baru tahu, oh masalah aurat ni berat. Barulah kita titik beratkan masalah aurat. Kita pun jaga ahli keluarga kita. Pesan ke anak, mu nak pergi kedai, pakai baju elok-elok. Jangan pun pakai seluar ketat apa semua. Sebab apa? Kesan daripada majlis ilmu. Kalau hanya majlis zikir, mana ada? Dia tak dapat. Tapi bukan saya mengatakan majlis zikir tak bagus. Tak, bagus. Tapi biar kena pada tempat. Biar kena pada tempat. Time kita nak berzikir, berzikirlah puas-puas. Time mengaji, mengajilah sungguh-sungguh. Macam tu. Time zikir bila lepas bayang tu kan zikir. Subhanallah. Nak zikir-zikirlah sungguh-sungguh. Habis dah majlis zikir, orang buat kuliah. Dengar pula kuliah ni sungguh-sungguh. Oh, tak puas zikir tadi rasa tak puas. Tak puas tak apa. Habis kuliah ni, zikir sambung. Sampai Zuhur tak apa. Tak ada masalah. Tapi bila time mengaji kita sungguh-sungguh. Bagi faham, tak faham, tanya soalan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ini untuk masalah kehidupan ibadah kita. Jadi bila kita belajar, kita faham, baru tahu ibadah kita macam mana, sah tak sah, boleh tak boleh, akidah kita macam mana, betul tak betul. Itu mengaji. Itu pentingnya majlis ilmu. Ada. Bukanlah majlis selawat, majlis zikir itu tidak bagus. Tetapi kalau sekadar itu saja, itu baru bentuk amalan peribadi sahaja. Yang terbaiknya kita gabungkan dua-dua, lagi cantik. Buat majlis zikir, majlis selawat, kemudian kita selitkan dengan tausiah, selitkan dengan ada pengajian kitab ke dan sebagainya. Selang-selikan dengan zikir ke, itu lagi cantik. Seperti mana yang memang telah bukan baru, tapi telah nenek moyang kita dulu-dulu telah tradisikan pada kita. Apa dia? Lepas semayang kita berzikir, lepas berzikir majlis ilmu. Nampak? Cantik tak? Benda ni bukan baru kita buat, ni orang dulu lagi dah. Inilah dia yang diajar pada kita, yang ditinggalkan pada kita, sehingga kita hari ini jadi satu tradisi di tempat kita. Di tanah air kita ni, inilah tradisinya. Lepas semayang kita berzikir, lepas berzikir kita mengaji kuliah. Datang puak mana-mana tak tahu tentu hala, datang-datang dia kata bid'ah. Kita pun pergi percaya, habislah, rosak dah. Padahal orang dulu-dulu dah susunkan ni sebab sesuai ni dengan kehidupan ni. Dalam kitab dah cerita dah. Jadi pahala dapat semua. Pahala zikir dapat, pahala mengaji pun dapat. Alhamdulillah. Jadi cukup sekadar tu dululah pengajian kita pada pagi ni. Dan kita akan sambung nanti muka surat seterusnya. Dan bermula yang ketiga, iaitulah artinya kelebihan orang yang menuntut ilmu. Tadi bab tadi kita cerita kelebihan orang mengajar ilmu. Lepas ni kelebihan orang yang menuntut ilmu. Kelebihan orang menuntut ilmu. Ada? Kambingnya ada? Oh tak ada awak. Kelebihan orang yang menuntut ilmu. Jadi berarti situ. Jadi cukup sekadar tu dulu pada pagi ni yang dapat kita kongsi dan kongsi-kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Dan saya mengharapkan tuan-tuan juga menyampaikanlah ilmu yang tuan-tuan dah mengajikan kepada mereka-mereka yang lain. Balighu anni walau ayah.
sampaikan daripada aku walau sepotong ayat. InsyaAllah kita sebar-sebarkanlah agama kita ni supaya seluruh masyarakat kita faham akan Islam, InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.